بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada hadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya. Hari ini dapat sama-sama kita bersama untuk bertadabbur surah Al-Kahfi untuk siri yang seterusnya, itu siri ke-6. Alhamdulillah, Allah juga turut mengumpulkan kita pada hari ini supaya kita dapat menjadi orang-orang yang Nabi Muhammad SAW sebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sabda baginda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, iaitu sebaik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Maksudnya di sini adalah kita sekarang ni yang berada, yang bersama-sama dalam live pada hari ini, insya-Allah kita berada dalam golongan mereka yang dalam golongan orang-orang yang baik ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Okey. Pada hari ini kita akan teruskan siri yang seterusnya daripada sambungan kepada siri yang sebelum ni, iaitu siri ke-5. Kalau kita tengok siri yang ke-5, kita telah menceritakan, kita telah mentadabbur ayat-ayat dari surah Al-Kahfi, daripada ayat pertama sehingga ayat ke-4, yang dalamnya kita dah sebut tentang puji-pujian kepada Allah, yang kedua tentang sifat-sifat Al-Quran, dan yang ketiga tentang khabar gembira yang dibawa oleh Al-Quran kepada orang-orang yang melakukan amal soleh dan orang-orang yang beriman. Dan yang keempat adalah tentang peringatan yang Allah berikan tentang azab, siksa yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan pada ayat keempat tersebut, Allah menyebutkan bahawa orang-orang musyrik ini, apa yang mereka katakan adalah Allah mempunyai anak. Mereka mensyirikkan Allah dengan mengatakan Allah ni mempunyai anak. Sedangkan kalau kita belajar dalam tauhid, dalam ilmu tauhid, bahawa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada anak, tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai, Allah itu hanya satu kan, Allah wahid. Okay. Maka pada hari ini kita akan sambung tadabbur ayat ke-5 sehingga ayat ke-8, insya-Allah. Dan dalam ayat ke-5 dan ayat ke-8 ini terdapat 4 perbahasan utama, iaitu pertama sekali Allah menceritakan secara lanjut selepas ayat ke-4 yang kita sebut pada minggu lepas, iaitu Allah sebut lagi secara lanjut kekufuran kaum musyrikin pada ayat ke-5. Dan yang seterusnya kita akan melihat perbahasan tentang kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-6, dan yang ketiga adalah tentang perbahasan hakikat dunia pada ayat ke-7, dan yang terakhir adalah perbahasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-8, insya-Allah. Okey. Pada ayat yang ke-5, Allah sebut tentang kekufuran kaum musyrikin dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Yang bermaksud mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Masya-Allah. Mereka di dalam ayat ini merujuk kepada kaum musyrikin, iaitu kaum musyrikin yang disebutkan di dalam ayat ke-4 yang mengatakan bahawa Allah mempunyai anak. Seterusnya dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kata-kata mereka dengan menegaskan bahawa mereka, yakni kaum musyrikin, tidak mempunyai ilmu, iaitu pada firman-Nya, ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak mempunyai ilmu tentang apa yang mereka katakan, iaitu tentang apa yang mereka syirikkan dengan mengatakan Allah itu mempunyai anak. Bahkan ia hanyalah kata-kata rekaan dari hawa nafsu mereka dan nenek moyang mereka. Maksudnya di sini mereka mengatakan semua tu, mereka tidak tahu tentang Allah sebenarnya. Mereka tidak tahu tentang siapa Tuhan mereka, siapa Allah itu sebenarnya. Mereka tidak tahu tentang sifat-sifat Allah yang esa.
Dan mereka hanya mengatakan tentang Allah mempunyai anak. Dan kata-kata tersebut hanya berdasarkan hawa nafsu mereka untuk memenangkan apa yang ada di dalam hawa nafsu mereka. Sebab kalau kita tengok golongan-golongan yang mengatakan Allah ini mempunyai anak, ada 3 golongan. Kalau kita tengok, kita dah bahaskan pada siri yang sebelum ni, iaitu yang pertama kaum Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu Uzair ni ibnullah, bahawa Uzair ni idola mereka adalah anak Allah. Dan waqalatin nasara al-masih ibnullah, Nabi Isa adalah Allah. Dan orang musyrikin pula mengatakan Allah mempunyai anak perempuan. Dan kata-kata mereka ini sebenarnya mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka. Mereka mengidolakan Uzair, mereka mengidolakan Nabi Isa, dan mereka sampai kecintaan mereka itu kepada idola mereka ini sampai mereka mengatakan bahawa idola mereka ini adalah anak Allah. Dan kata-kata ini hanyalah berdasarkan hawa nafsu mereka dan nenek moyang mereka. Dan kerana Uzair itu anak Allah adalah berdasarkan kepercayaan nenek moyang mereka, dan mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka. Seterusnya, Allah turut menyifatkan dalam ayat ini bahawa kata-kata tersebut hanyalah pembohongan dan pendustaan semata-mata. Dan melalui sifat-sifat yang Allah nisbahkan kepada kaum musyrikin itu, yakni rekaan, pembohongan, pendustaan, semua ini menggambarkan kufuran kaum musyrikin yang sangat berat. Nak katanya dalam banyak-banyak kekafiran, jenis-jenis kekafiran yang ada, kalau kita tengok kan, ada jenisnya, salah satunya adalah munafik. Ada lagi Allah sebut kadhib, orang-orang yang berdusta. Dan tapi kaum musyrikin ni adalah kufur yang sangat berat. Allah menggambarkan dalam ayat ini tentang kekufuran yang sangat berat yang ada dalam diri kaum musyrikin ini. Sebab tu kan, kalau kita tengok juga kenapa kaum musyrikin ni, kalau tengok syirik ni adalah salah satu kekufuran yang memang takkan siapa yang orang musyrikin ni memang takkan masuk syurga. Siapa yang mensyirikkan Allah, yang mensyirikkan Allah di dalam hatinya, dia tidak akan masuk ke syurga selama-lamanya. Nak katanya betapa berat sifat syirik ini kan. Okay. Dan seterusnya, pada ayat yang ke-6, Allah menyebut lagi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maksudnya, maka jangan pula engkau, yakni wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Ayat ini sebenarnya Allah sedang menceritakan tentang kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana kekufuran yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy di Mekah. Dan kenapa Nabi merasakan sedih adalah kerana sebahagian besarnya kaum Quraisy ni adalah ahli keluarga Nabi. Maka Nabi merasa sedih kerana yang kufur tu dan yang syirik tu adalah kaum kerabat dia sendiri. Dan Allah menggambarkan bagaimana kesedihan yang amat dahsyat kepada Nabi. Allah menggunakan perkataan di dalam ayat ini, Allah menggunakan fala'allaka bakhi'un. Kan? Allah tak guna, kalau kita tahu kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, dia ada beberapa perkataan untuk menggambarkan kesedihan. Salah satunya adalah al-huzun. Selainnya adalah al-ham, kan? Kedua-duanya adalah kesedihan, dan satu lagi ini adalah bakhi'un pula Allah sebut. Perbezaan antara semua ini adalah al-hazan merupakan kesedihan yang hanya sementara, dan al-ham pun sementara juga. Tapi bakhi'un ni adalah dia merupakan kesedihan yang amat dahsyat yang mungkin boleh membinasakan diri sendiri. Kesedihan contoh kalau macam orang depres kan, dia terlalu sedih sampai dia rasa nak bunuh diri. Okey, itulah gambaran kepada dahsyatnya perkataan yang Allah guna kan, bakhi'un. Nak katanya betapa Nabi memang merasa sangat sedih dengan apa yang berlaku kepada kaum Quraisy, dan semua ini adalah kaum Quraisy ni adalah ahli keluarga baginda. Seterusnya, Allah dalam ayat ini memujuk baginda sallallahu alaihi wasallam agar tidak berpanjangan dalam kesedihan gara-gara kaum musyrikin Quraisy ni, ahli keluarga baginda ini tidak beriman. Kerana apa? Allah cakap kerana
semua ni adalah di luar kekuasaan baginda. Kekufuran mereka adalah di luar kekuasaan baginda. Dan kerisauan baginda tentang azab yang akan menimpa mereka kerana syiriknya mereka adalah di luar kekuasaan baginda juga. Nak katanya Nabi dah urusan Nabi untuk menyampaikan hidayah kepada mereka adalah dah selesai. Dan mereka tetap dalam kekufuran adalah pilihan mereka. Jadi Nabi tak perlu sedih kerana Allah ada bersama Nabi. Nak katanya Nabi dah settle urusan, maka tinggalkanlah segalanya kepada Allah, serahkan segalanya kepada Allah. Okey. Dan dalam ayat ni juga Allah menggambarkan sifat rahmah Nabi kepada ahli keluarga baginda. Dan kalau kita tengok kan, Nabi dia sedih sekarang ni disebabkan ahli keluarga ni tak dapat hidayah. Dan Nabi bukan sedih kerana ahli keluarga dia tak bersama dengan dia. Sebab kalau kita tengok sirah Nabi, bila Nabi menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga dia dan ahli keluarga dia tak sambut hidayah tersebut, apa yang berlaku adalah ahli keluarga dia menjauhkan diri daripada dia. Malahan sampai satu tahap dia dipulau dan dia dihalau daripada Mekah tu sendiri. Maka pada Nabi dia tak rasa sedih tentang kerana kaum kerabat dia tak bersama dengan dia. Dia tak dapat harta-harta daripada kaum kerabat dia, tapi Nabi sedih kerana hidayah tak sampai kepada mereka. Dan itulah nak kata menggambarkan sifat rahmah Nabi yang berkait dengan akhirat kan. Sebab iman itu berkait dengan akhirat. Sebenarnya Nabi dia nak sangat bersama-sama dengan ahli keluarganya di syurga nanti, insya-Allah. Okey. Saya nak sambung. Okey, insya-Allah setakat ini saya akan serahkan sesi seterusnya kepada Ustazah Asma, insya-Allah. Awak tergantung tak? Tapi Ustazah insya-Allah. Terima kasih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat. Marilah sama-sama untuk slot saya ni kan, saya menyambung ni, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, didoakan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan yang kuat menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kita, saudara Islam kita, sama ada saudara Islam ataupun bukan Islam, yang sedang menghadapi ujian musibah banjir. Dalam waktu yang sama, negara kita berdepan dengan kenaikan wabak COVID-19 yang meningkat paling tinggi semalam kan, dalam satu hari dalam 3,000 lebih. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bertimpa-timpa ujian, musibah, bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada golongan yang mengambil pengajaran, lalu mendekatkan diri kepada Allah, lalu memperbaiki diri, memperbanyakkan amal soleh, memperbaiki lidah dan apa sajalah. Tapi ada di sana yang semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak merasa apa-apa bila melihat ada saudara yang susah, yang tak rasa apa-apa, tak terfikir untuk memberi sumbangan contohnya, ataupun mendoakan, masih lagi dalam dunianya, masih lagi dalam berhibur tanpa henti, mengejar kesenangan dunia, masih lagi sibuk kan, menghimpun kegembiraan demi kegembiraan. Bukan salah untuk kita bergembira sahabat-sahabat sekalian. Namun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menyebutkan, kamu
kamu tidak dikatakan beriman. Kamu tidak dikatakan beriman. Kamu bukan orang beriman, seolahnya tidak ada iman. Sekiranya kamu tidak mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Subhanallah. Sebagaimana kita juga cintakan untuk diri kita nak hidup dengan senang, ataupun nak makan dengan cukup, ataupun nak tidur dengan selesa, kan, keselamatan. Begitulah kita inginkan sangat untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah banjir dan sebagainya. Subhanallah, hari ini hari Jumaat yang kita sebut hari Jumaat yang barakah. Dan biasanya pada hari Jumaat yang barakah ini ramai orang rasa sejuk. Kita kan rasa tenang, rasa sejuk, sahabat-sahabat sekalian. Hari Jumaat auranya sangat berbeza. Dan Alhamdulillah, sebenarnya banyak bila datangnya hari Jumaat, Allah selesaikan banyak perkara. Kalau kita perasanlah diri kita ke ataupun apa-apa kemelut bila hari Jumaat, perkara-perkara yang kadang tu dalam, contohlah kalau kita saya peribadi kan, bila hari Jumaat je, kalau sebelum tu kita bergaduh, contoh kan dengan siapa-siapa, hari Jumaat kita pun berbaik. Pada hari sebelum tu kita semayang pun lambat, contoh baca Quran pun kurang. Bila hari Jumaat baca Quran lebih sikit kan, sedekah banyak sikit, kemudian solat awal waktu. Contoh bila hari Jumaat, ramai di kalangan kita subhanallah akan berubah. Jadi sejuk, karakter pun berbeza. Itulah antara barakah hari Jumaat yang memang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan kalau saya sebut sikit sebelum pergi kepada tadabbur ni, dalam beberapa hari ni macam-macam isu yang jadi kerisauan ummah, masya-Allah. Ada berkenaan dengan atomi. Walaupun ramai yang suruh saya, Ustazah kupas sikit pasal atomi. Kenapa Ustazah diam? Ustazah ni play safe lah. Benda-benda yang panas ni Ustazah tak nak kupas. Saya berapa kali dah tulis padam. Tunjuk dekat suami, padam balik. Tulis, padam. Macam tu lah. Kemudian saya kata, bang, kita doakan supaya nanti ada pihak yang berautoriti akan menjawab isu panas ni. Sebab nak jawab A, nanti kena serang dengan B. Jawab B, kena serang dengan A. Tak takut kena serang, tapi takut semakin menimbulkan pergaduhan. Tapi bila tiba hari Jumaat, malam Jumaat, Alhamdulillah, kita nampak ada sinarnya. Hari ini saya menyerulah diri saya, sahabat-sahabat semua. Siapa yang dah ada kecil hati, putus kawan, kan, putus saudara. Sebab isu-isu semasa. Ada isu bisnes, Tommy. Ada isu politik, kan. Betul lah orang kata zaman sekarang, kalau dulu pemimpin fikir rakyat, sekarang rakyat duk fikir sepemimpin. Wallahualam betul atau tidak kan. Jadi isu politik, ada yang bergaduh isu agama. Jadi macam-macam isu. Bila sampai hari Jumaat, kita tak tahu kita akan jumpa tak. Esok pun tak tahu hidup ke tak. Jumaat akan datang sempat jumpa tak. Maafkan dan mohon maaf. Mohon maaf dengan sesiapa yang ada kita peli, ada yang kita tertawakan, ada yang kita pelekeh, ada yang kita hina pun ada. Saya takut sangat dalam keadaan ramai umat Islam kita menghadapi musibah banjir, tapi ramai juga di kalangan umat Islam kita menghadapi musibah apa? Putus kawan, putus saudara. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang telah dibina beberapa tahun, yang rapat beberapa tahun, kita boleh tengok pergaduhan itu berlaku. Tapi kita tetap yakin, subhanallah, umat Islam, orang beriman, apabila dia telah melalui satu situasi, dia dah tersilap cakap, dah tersilap tulis, tersilap beli, tersilap hina, tersilap tertawakan, maka kita kembalilah dengan akhlak orang Islam, iaitu mohon maaf dan memberi maaf. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu mukadimah untuk pada hari Jumaat hari ini. Jadi tadi iaitu Ustazah Wasitah. Ustazah Wasitah adalah salah seorang pegawai penyelidik saya, pembantu saya, dan juga pegawai penyelidik di bawah syarikat ni, Hijrah. Alhamdulillah, beliau memiliki master dalam bidang Quran dan Sunnah. Jadi ini dalam proses kita melatih pegawai penyelidik untuk menyambung, untuk buat-buat kerja dakwah, menyampaikan dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, Ustazah Wasitah telah pun mengupas ayat 5 hingga 8. Masya Allah. Ayat 5 hingga 8, Ustazah nak terang sikit ni. Okey. Ayat 5 hingga 8 berkenaan dengan dah dibacakan ayat tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kupaslah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur ayat 5 hingga 8. 4 perbahasan utama di dalam ayat 5 hingga 8 surah Al-Kahfi. 4 perbahasan utama iaitu berkenaan pertama, ayat yang kelima, kekufuran musyrik.
menggambarkan ataupun ciri-ciri orang musyrik, bagaimana mereka bersikap dengan sifat kufur mereka dan apa yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ayat yang ke-6 membincangkan tentang bab kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita boleh lihat bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar manusia biasa seperti kita, juga mempunyai hati, perasaan sedih, kecewa, terluka dan sebagainya. Subhanallah. Kerana yang menyakitkan hati baginda, yang mentertawakan baginda, yang menghina dan mencerca baginda bukan orang yang tidak kenal baginda. Orang yang tahu tentang bagaimana peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kanak-kanak, daripada remaja sampai sehinggalah dewasa. Ini di kalangan ahli keluarga, kawan-kawan yang sama membesar, orang kampung. Subhanallah. Lalu apabila diejek, Rasulullah sebagai manusia biasa pun akan berduka cita, akan rasa sedih. Subhanallah. Kemudian ayat yang ke-7, Allah memberikan pujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dunia ini yang sementara. Hakikat dunia ini yang sementara, tempat kita tuju adalah akhirat sana. Kesedihan sementara, gembira juga sementara. Kecewa sementara, marah sementara. Seronok sementara. Makan sedap sementara, lapar sementara. Takut sementara, tenang sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini, sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu ketika kita sedang kaya, sederhanalah. Ketika miskin pun, sederhanalah. Ketika kita dalam keadaan ujian, bersederhana dalam meratapi ujian. Ketika dalam keadaan kita berbahagia, bersederhana juga. Subhanallah. Kerana semua itu adalah ujian untuk kita dapat bahagian yang kekal abadi di akhirat kelak. Di neraka, azab pedih maksimum. Ada yang tinggal di neraka, na'udzubillah, selama-lamanya. Manakala di syurga, bahagia kekal. Tidak akan diselangi dengan sedih. Tidak akan diselangi dengan derita. Kenyang pun kekal. Kita tidak akan rasa lagi lapar. Masya Allah. Takkan rasa lapar di syurga. Habis tu kalau orang tanya, Ustazah, tak rasa lapar? Habis tu apa nikmat makan? Subhanallah. Allah tarik rasa lapar dan makan itu diberi nikmat. Tak ada rasa terduduk, kenyang. Tak ada lepas makan menyandar. Kalau kita di dunia kan, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, kalau makanan tu sedap macam mana, kalau kita kenyang, kita dah tak boleh makan. Dan makan, kalau dah kenyang, walaupun makanan itu favourite kita, dah tak sedap. Tapi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala tak ada rasa lapar tu. Kita boleh makan dan menikmati makan dengan nikmatnya. Makan sedap dan tak perlu berhenti dan tak ada buang air, tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Tak ada rasa boring. Kalaulah yang bertanya, tak boring ke di syurga? Tak ada ujian, macam tak mencabar, tak perlu bekerja. Rasa boring, rasa jemu, rasa penat, rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, semua itu ditarik. Rasa-rasa itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, itu ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8 kita bakal membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, subhanallah. Yang pertama telah pun disebutkan oleh Ustazah Wasitah. Saya akan baca sepintas lalu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Subhanallah. Ayat ini merupakan kesinambungan kepada kata-kata kaum musyrikin Mekah pada akhir ayat yang keempat yang sebelum ini. Surah ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kata-kata mereka dengan penegasan bahawa mereka, yakni kaum musyrikin, tidak mempunyai ilmu tentang apa yang mereka katakan. Bahkan ia hanyalah kata-kata rekaan dari hawa nafsu mereka dan nenek moyang mereka. Allah Subhanahu Wa Taala turut menyifatkan bahawa kata-kata tersebut hanyalah pembohongan dan dusta. Melalui sifat Allah Subhanahu Wa Taala, melalui sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan kepada kaum musyrikin itu, mereka suka berbohong, mereka suka berdusta dan mereka menggambarkan kekufuran mereka dengan sangat berat. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang ni fokus kejap. Pusing balik pada Ustazah. Saya nak share perbezaan kaum musyrikin yang digambarkan
Dalam hadis Nabi ni, Ustazah rasa macam tegak. Ya, okey. Yang digambarkan dalam hadis Nabi ni, bukan ke kiri sikit Ustazah rasa macam Ustazah nak ke sini. Macam tu. Okey. Subhanallah, semalam saya ada urusan di satu hospital untuk susulan check up saya. Alhamdulillah saya sihat walafiat. Tapi perlu melalui satu sentiasa ada kena follow up untuk check up. Jadi lama dalam tempoh tersebut daripada jam 7.30 kami sampai, berakhir dalam pukul 2 macam tu lah. Dalam tempoh tersebut saya jumpa ramai orang. Subhanallah. Dan salah seorangnya adalah non-Muslim, Chinese, non-Muslim. Subhanallah. Okey, saya dengan pakaian yang kita nak buat, doktor nak observe kita tu kan. Lepas tu rupanya dia adalah seorang lelaki Chinese, non-Muslim. Kemudian dia menunggu ayah dia, sesi rawatan ayah dia, tunggu giliran. Sama dengan saya lah, tunggu giliran. Kebetulan ketika tu dalam bilik tu tak ramai. Lepas tu dia tengok kita macam ni lah kan. Tengok, okey. Umur dia lebih kurang dalam 40 lebih. Lepas tu bila dia tegur, dia pun dia tanya kan, kita mula borak-borak sekian. Kemudian ada hamba Allah yang ramai dekat situ, kebaikannya semua kenal. Lepas tu mereka kata, ini Ustazah Asma perkenalkan kepada Chinese tu lah. Dia speaker, dia motivation macam tu lah. Lepas tu okey, saudara non-Muslim tu pun dia pun buka. Saya pun kata boleh buka page saya. Dia pun buka. Wow, dia kata menarik. You keluar TV. Adalah keluar TV. Oh, saya tak pernah jumpa orang yang keluar TV. First time. Dia macam excited macam tu lah. Lepas tu dia pun tengok lagi. Lepas tu dia tengok YouTube. Saya tanya, kamu boleh baca bahasa Melayu dengan baik? Dia kata boleh. Kamu boleh faham apa yang saya cakap dengan baik? Kata, ya boleh semua kan. Sebab dia pun government servant, selalu bergaul dengan orang Muslim. Okey, lepas tu kan, yang menariknya, saya nak sebut perbezaan kaum musyrikin pada zaman Rasulullah. Mereka bukan tak tahu. Mereka bukan tak kenal Rasulullah. Mereka bukan tak tahu hakikat penceritaan ataupun gambaran yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab dahulu dah ceritakan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ceritakan tentang sifat Allah, Allah yang esa dan sebagainya. Tetapi sikap kaum musyrikin pada zaman tersebut, mereka itu mereka menciptakan satu rekaan kan, benda yang tidak ada demi mempertahankan apa yang mereka bawa. Kan mereka bawa hujah daripada nenek moyang mereka dan sebagainya. Sedangkan mereka juga mendapat input-input maklumat daripada pendeta, iaitu orang-orang golongan yang membawa ahli kitab, yang membawa kitab yang belum diubah daripada Injil, daripada Zabur, daripada Taurat dan sebagainya. Dan menariknya semalam banyak perbualan dengan Chinese non-Muslim ni. Mula dia tanya, tak berhenti. Dia tanya satu-satu, dia tanya pasal Islam. Antara soalan dia tanya, dia kata, okey, kamu ceramah, kamu sampaikan ceramah. Tapi ada satu hari Jumaat, dia kata, hari Jumaat, ceramah tu orang lelaki saja kena sampaikan. You tak boleh ke sampaikan ceramah tu? You kan pandai ceramah. Oh, bijak juga soalan dia kan? Dia tanya, dan saya tak nampak dia nak provoke saya. Dia kata, itu hari Jumaat tu kan, you orang perempuan tak pergi dengar ceramah kan? Orang lelaki saja dengar ceramah. Lepas tu, kenapa hanya orang lelaki saja dengar ceramah, you orang perempuan tak pergi? Lepas tu, kenapa yang bagi ceramah itu hanya orang lelaki, you tak bagi? Macam tu kan? Saya pun sebut, itu khutbah. Ceramah tu khutbah. Dia pun cubalah sebut perkataan khutbah tu. Baiklah, saya pun sebut. Okey, dalam Islam, semua perkara kita merujuk kepada satu kitab namanya Al-Quran. Kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang diperintahkan pada hari Jumaat, kaum lelaki ini berkumpul di masjid, di rumah Allah, berkumpul di masjid di rumah Allah untuk mendengar ceramah. Saya kata dengar motivasi, dengar talk, dengar ilmu. Sebab orang lelaki adalah ketua keluarga, pemimpin. Jadi, kalau orang perempuan ini, kami ini bukan sampai peringkat wajib. Tapi orang lelaki wajib. Saya sebut perkataan wajib, dia faham. Mandatory, saya kata mandatory, wajib. Kalau tak pergi berdosa. Sebab agama Islam ni satu agama yang mengajarkan umat dia supaya menuntut ilmu. Kalaulah
malas, maksudnya malas nak menuntut ilmu, nak mendengar ceramah, nak mendengar talk, maka Islam ada satu kaedah wajibkan. Kalau tak pergi dengan ilmu, maka berdosa. Bila? Iaitu hari Jumaat. Dan kenapa dikumpulkan lelaki semua, dia tanya. Saya kata, saya bagi contoh secara analogi. Saya cakap, kamu pernah tak pergi ceramah ke, seminar ke, talk ke? Ya. Kamu tengok ramai yang hadir perempuan ke lelaki? Lepas tu dia cakap, yalah, biasa perempuan suka pergi dengar seminar sana, seminar sini, ceramah. Ya, samalah juga kalau kami buat program ceramah pun, biasa 80%, 80% memang perempuan lah yang hadir. Bukan kata lelaki tu malas, tapi mungkin mereka ada kerja apa dan sebagainya. Jadi, bila hari Jumaat, hari khusus, orang lelaki mereka diwajibkan. Sebab itu mungkin kamu akan tengok hebat agama Islam. Pada hari Jumaat, orang lelaki dia berkumpul di masjid untuk dengar khutbah, untuk dengar talk, untuk dengar ceramah. Subhanallah. Jadi dia kata, ya betul lah, memang bagus lah. Kami tak adalah sampai wajib. Macam tak adalah mandatory. Tapi agama Islam mandatory. Sebab khutbah juga adalah sebahagian rukun daripada menyempurnakan solat Jumaat itu sendiri. Kemudian dia tanya, habis tu kalau kamu orang perempuan mau pergi dengar juga boleh? Boleh. Tapi itu pilihan, tak diwajibkan. Lelaki wajib. Kalau kamu pergi, kan ramai-ramai lelaki, kamu duduk mana? Dia tanya lagi. Oh, memang ada kawasan khas untuk perempuan. Oh, tak bercampur? Tak, kami akan asing. Lepas tu ada border, dia tanya, ada border. Lepas tu saya tanya, kamu tak pernah masuk masjid? Kata, saya pernah masuk berapa kali tempat yang masjid, dia sebut Masjid Putera, macam itulah tempat orang melancong. Tapi saya tak tengok detail, saya takut. Saya tak tahu bahagian perempuan macam mana. Saya tengok macam tu saja. Lepas tu dia tanya lagi soalan-soalan yang menarik. Saya nak cerita yang menariknya. Dia ada isteri. Dia kata isteri dia selalu diganggu. Maksudnya tidur, mimpi yang bukan-bukan, macam itulah kan. Lepas tu dia kata, you percaya ke ada makhluk lain? Ada yang misteri-misteri tu, macam dekat Karak tu kan, ada hantu semua tu. Yang dia orang share, ada filem Karak tu yang ada putih-putih tu. Lepas tu macam isteri saya macam diganggu macam tu. You percaya ke ada makhluk-makhluk macam-macam ni? Lepas tu saya kata, dalam Islam memang makhluk-makhluk itu wujud. Jin tu wujud. Syaitan yang kita tak nampak ini wujud. Dan dalam Al-Quran memang cerita pasal makhluk-makhluk ni. Pasal jin, syaitan, alam-alam ni. Jadi memang betul-betul lah wujud. Habis tu nak buat macam mana? Masa tu saya pun share. Saya buka, saya kata okey, kalaulah isteri you macam tak boleh tidur, rasa sekian-sekian, you boleh buka 3 kul. Saya cakap, buka 3 kul. 3 kul, apa tu? Lepas tu, dia terus buka. You buka YouTube, you tekan 3 kul sekarang. Dia pun buka, lepas tu, bukalah 3 kul. Lepas tu dia dengar. 3 kul. Apa ni 3 kul? Saya kata, ini surah dalam Al-Quran. Ini surah daripada Al-Quran. You dengar macam mana? Nice. Dia kata macam tu lah kan. Surah ini adalah surah mohon perlindungan. Saya terangkanlah sikit. Perlindungan daripada syaitan, daripada jin, daripada gangguan sekian-sekian. Itu yang diajarkan dalam agama kami. Kan? Maksudnya Islam ini, agama kami menceritakan tentang alam-alam sekian. Dan bagaimana kami nak menghadapi gangguan daripada makhluk yang tak dilihat. Allah, saya sebutlah our God. Allah mengajarkan kami, memberikan kami bagaimana nak berlindung. Lepas tu saya kata, lepas tu dia macam risau. Dia kata, tak apalah, ni. Tak payahlah, nak ni. Saya kata, kamu jangan risau. Kami orang Islam, Al-Quran ini sebagai satu hiburan bagi kami. Bila kami dengar Al-Quran, kami rasa relax, tenang. You buat hiburan apa? Yelah lagu apa. Macam saya dengar juga lagu Cina. Tiba-tiba dengar lagu Cina, Ustazah Asma. Yelah, masa dulu-dulu lah kan. Kan lagu-lagu Cina ada yang, yelah masa ni. You lagu Cina saya dengar. Lagu Hindustan pun ada dengar. Ya, tapi orang Islam, Al-Quran ini adalah hiburan. Bila dengar sekian. Saya sebenarnya, saya sebut begini tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya ada kisah yang benar yang saya dengar sendiri daripada telinga saya. Bagaimana seorang hamba Allah masuk Islam. Dia adalah seorang pembunuh upahan, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum dia masuk Islam, ini orang Malaysia kita.
Sebelum masuk Islam, dia pembunuh upahan. Buat kerja dahsyat. Ambil upah bunuh orang. Dahsyat tak dahsyat masa dia sebelum Islam. Jadi, dia cerita bagaimana keadaan dia. Ini melalui sahabat saya. Minta maaf, sahabat saya yang berhadapan direct. Dia cerita bagaimana keadaan dia diganggu oleh roh-roh. Dia tak boleh tidur, tak boleh tenang, diganggu sekian-sekian. Sampai dia jumpa ada orang Islam, perempuan, dia kata macam mana nak buat dia. Kan, dia tak cerita lah yang dia ni kerja bunuh orang apa semua, tapi dia tak boleh tidur walaupun makan ubat tidur. Dia dah jadi insomnia, dia tak macam-macam lah, dah gangguan apa semua. Lepas tu orang Islam ni kata, okay, you amalkan satu ayat ni. Dia tulis, kemudian you baca. Ayat tu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan firman Allah. Itu adalah zikir siapa? Zikir daripada permohonan ampun Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ke Nabi Adam? Saya tukar dengan Rabbana zalamna. La ilaha illa anta, Nabi Yunus ke Nabi Adam? Nabi Yunus alaihi salam. Tapi pendek cerita, yang lelaki ni buat. Walaupun dia non-Muslim, dia baca. Lepas tu Alhamdulillah berkesan. Dia boleh tidur, dia dah okey, makin lama makin tenang. Lepas tu dia tinggalkan kerja dia, membunuh semua tu. Dia jumpa balik perempuan ni. Itu hari you bagi ayat apa? Ayat tu memang berkesan lah. Saya dah cuba pergi ni, ayat tu berkesan. Lepas tu, orang perempuan ni pun ceritalah, itu ayat Al-Quran, itu adalah sekian-sekian. Dan asbab itu, dia masuk Islam. Lelaki ni masuk Islam, kemudian nikah dengan wanita ni. Masya Allah, jadi hamba Allah, jadi umat Islam yang sangat baik. Masya Allah. Saya ceritakan, kan saya kata, okey, sebenarnya itu adalah pembuka cerita, nak bagi gambaran kepada Chinese yang berbincang, bertanya kepada saya semalam. Dia kata, sebab you tanya bagaimana kalau orang Islam nak hadapi, saya cerita ini. Dan kalau kamu nak test, kamu boleh cuba, sebab dia kata, saya tak tahu baca, tak apa, kamu pasang saja, kamu dengarkan. Kalau isi kamu macam tak boleh tidur malam, ganggu macam tu, kamu buka, nanti insyaAllah dia tenang, apa semua. Lepas tu, dia ambil nombor, kemudian dia PM saya. Lepas tu, saya kata, saya jemput datang center. Kita ada center dekat sini, selalu juga non-Muslim datang. Lepas tu kita cakap, nanti apa-apa kalau kamu nak tanya lagi, dia macam tertarik sangat dengan Islam. Subhanallah. Dan antara soalan comel dia semalam, dia kata, you dah kahwin, you dah ada anak 7 orang, sebab dia belum ada anak. Macam mana muka you boleh sweet? Dia tanya soalan tu. Dia kata, macam mana muka you boleh sweet? Sweet muka kamu. Macam itulah kan. Lepas tu saya nak jawab macam mana boleh sweet ni kan. Saya kata, jaga makan lah, jaga kesihatan. Lepas tu dia kata, kami pun ada jaga kesihatan, jaga makan, tapi tak sweet, dia cakap. Mesti ada rahsia. Apa rahsia you? Lepas tu saya kata, okey, saya pun jelaskan lagi. Saya kata, kami dalam Islam ada zikir. Ada zikir. Zikir tu apa? Zikir ni macam saya kata, zikir ni maksud dia, kami ini sebut dan memuji Tuhan kami, Allah. You puji-puji Tuhan, puji dekat mana? Sebab bagi dia kalau nak puji Tuhan, ada waktu dia, kat tempat dia. Saya puji selalu. Tadi saya duduk pun saya puji Tuhan saya. Mana-mana boleh puji Tuhan. You puji macam mana? Okey. Saya pun kata, Allah, Tuhan kami maha terpuji, dia segala-galanya. Kadang-kadang saya puji, saya sebutlah dalam English juga kan, dalam bahasa Melayu. Kadang kami puji Allah, you are Allah, you are beauty, Allah, you are kind, Allah, you are soft, ya Allah, you are, saya sebutlah, ya Allah, kami memuji ya Allah, engkau lah yang maha cantik, ya Allah, engkau lah yang maha baik, engkau lah yang maha pengampun, engkau lah yang maha lembut, engkau lah yang maha penyantun, engkau maha memberi rezeki. Allah yang bagi duit. Saya kata, bagi ong tu Allah, bagi duit, money tu Allah. Jadi kami selalu puji Allah. Jadi bila puji Tuhan kami yang sehat, Allah bagi kami sehat. Allah ya salam, yang maha sihat, yang maha sejahtera. Jadi puji, semuanya datang daripada Tuhan. Jadi puji banyak-banyak Tuhan, nanti Tuhan bagi sehat, Tuhan bagi sweet, Tuhan bagi rezeki,
Harta Tuhan bagi. Oh, semua Tuhan yang bagi. Dia tanya macam tu lah. Semua Tuhan yang bagi. Ya, semua Tuhan bagi. Apa yang you nampak pada saya pandai cakap, Tuhan bagi. Kalau kamu nampak saya bijak, Tuhan bagi. Kalau nampak saya sweet, Tuhan bagi. Jadi puji banyak-banyak Tuhan. Dia kata, oh macam tu. So, kamu puji macam mana? Ayat macam tu, Tuhan cantik. Tak, dalam bahasa Arab. Lepas tu dia tanya, saya pun sebut, kami puji dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Oh, kamu puji dalam bahasa Arab ya? Saya kata, ya, puji dalam bahasa Arab. Sebab itu adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Banyaklah lagi lah perbincangan. Sampai akhir, lepas tu dia minta, boleh tak nak ambil gambar. Lepas tu sekian-sekian dia tanya, Alhamdulillah, Subhanallah. Minta maaf, saya kupas jadi panjang. Saya nak ceritakan pada hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kebencian kaum musyrik pada hari ini dalam kawasan-kawasan kehidupan kita seharian ni tak sama dengan kebencian kaum musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merancang untuk membunuh, mereka merancang untuk menyekat betul-betul penyebaran agama Islam. Mereka menyeksa orang Islam. Mereka seksa dengan sangat dahsyat dan sebagainya. Kebencian itu ditunjukkan dengan nyata. Mereka merancang bagaimana untuk menghancurkan umat Islam. Tapi pada hari ini, subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita hidup bersama dengan kaum musyrikin, non-Muslim kan. Kaum musyrikin yang mensyirikkan Allah. Tetapi mereka ini kadang-kadang nak sangat mendekati dan nak tahu tentang kita. Cuma mungkin faktor utama kita kurang membaca. Dan kita tak rasa pun tanggungjawab kita untuk menceritakan tentang keindahan Islam. Untuk menceritakan tentang kebenaran. Kita rasa itu tugas pendakwah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalaulah kita sayangkan Islam dan kita tahu kita ada peluang untuk menyebarkan agama ini kepada seramai mungkin manusia di sekeliling kita, kepada jiran dan sebagainya. Kalau tak mampu dengan kata-kata, dengan buat baik, tunjuk contoh yang baik, akhlak yang baik dan sebagainya. Masya Allah. Okey, sekarang kita pergi seterusnya. Saya tahu masa dah lebih sikit lagi. Apabila Nabi SAW diejek, dihina, bertalu-talu daripada kaum musyrik, dirancang macam-macam lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memujuk baginda Nabi SAW pada ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka janganlah pula wahai Muhammad, kamu membinasakan dirimu disebabkan kamu menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Subhanallah. Ayat ini Allah menggambarkan tentang betapa Nabi SAW sangat bersedih dengan tindak balas perbuatan orang kafir tersebut. Baginda SAW, sebab itu daripada kaum kerabat, maka Allah SWT memujuk baginda agar tidak berpanjangan dalam kesedihan. Kesedihan baginda ini juga menggambarkan sifat rahmah baginda kepada ahli keluarga baginda. Subhanallah. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian. Ada lagi, Ustazah banyak cerita. Masih lagi kisah di hospital semalam. Saya, hospital semalam, hospital mana Ustazah ni kan? Institut Kanser Negara. IKN, Institut Kanser Negara. First time saya pergi Institut Kanser Negara. Tempatnya cantik, bersih, kemas, tenang. Masya Allah. Dah orang tertanya, Ustazah sakit kanser ke pergi Institut Kanser Negara kan? Alhamdulillah, saya bukanlah sakit kanser, tapi adalah masalah kesihatan yang lain. Tapi saya sihat, jangan risau, saya sihat. Alhamdulillah, subhanallah, sihat walafiat. Cuma ada prosedur tu, nak check tu, untuk check up tu, peralatan ataupun teknologi tu ada di sana. Jadi memang saya jumpa dengan pesakit-pesakit kanser, semuanya pesakit kanser semalam. Masya Allah. Baiklah. Ketika saya duduk, sebenarnya diorang ni macam beratur lah sepanjang saya duduk situ sampai habis saya non-stop bercakap jugalah. Beratur dengan nurse, beratur juga dengan doktor yang datang, beratur juga dengan pesakit-pesakit sedia ada. Lepas selesai seorang. Jadi bagi konsultan, bagi semangat. Subhanallah. Ada seorang nurse datang jumpa saya. Kan staff di situ. Lepas tu dia duduk, dia kata, Ustazah, doakan saya. Kenapa? Biasa orang memang guna ayat tu nak mulakan mukadimah tu kan. Kenapa dek? Saya cakap macam tu, orang muda kan. Dia kata, Ustazah, saya dah nikah 8 tahun belum dikurniakan anak.
pada tahun ke-7, tahun lepas, dia pun tunjuk. Dia terus buka telefon, dia kata, tahun lepas Ustazah, saya sempat. Ni panas ya. Saya sempat Ustazah, sekejap ada anak. Lepas tu dia tunjuk gambar dia keguguran masa usia kandungan anak tu mungkin dah. Kandungan anak tu dah kandungan mungkin baby tu, janin tu sebab dah lengkap. Dah ada muka, cuma tak lengkap lah mata, hidung, mulut. Dah ada muka, dah ada tangan, dah ada badan. Mungkin 4 bulan ke 5 bulan, 6 bulan macam tu lah kan. Dia keguguran dengan anak yang dah komplit. Tunggu nak sempurna macam tu lah kan. Lepas tu dia tunjuk gambar. Dia kata, setelah 7 tahun Ustazah, Allah izinkan saya mengandung, tapi separuh. Maksudnya saya gugur dan nampaklah jenazah bayi tu dalam ni. Dia kata, Ustazah, saya rasa macam sakit sangat. Apa yang menyebabkan kamu sakit? Kamu sakit kenapa? Yelah Ustazah, dah 7 tahun menunggu, Allah izinkan, kemudian saya dapat sekejap dan anak tu begitu. Kemudian dia kata, sekarang saya jadi trauma sebab saya takut berulang lagi. Lepas tu dia sebut, dia kata sakit Ustazah bila orang kata, alah biasalah tu, alah kamu tak ada kenangan panjang pun dengan anak. Lagipun maksudnya lainlah kalau anak dah 2 tahun, 5 tahun dah ada kenangan, kamu tak ada kenangan apa-apa, macam tu. Lepas tu dia kata, kadang-kadang kan Ustazah, manusia ni dia cakap macam tu, dia tak rasa apa yang saya rasa. Lepas tu saya pun kata, mula-mula saya kata, okey Dik, macam ni. Yang pertama, kamu nak anak kan, kamu ingin anak. Okey, saya pun share satu doa Nabi Ibrahim AS. Saya kata, kamu pegang rahim, kamu pegang perut kamu, jangan tunggu lepas solat, bila masa. Kamu baca doa ini dengan yakin. Nabi Ibrahim AS ketika meminta dengan Allah untuk dapat anak, umur dah 80 lebih. Tapi ketika meminta tak ragu-ragu. Itulah doa Nabi Ibrahim. Surah As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, kurniakanlah bagiku zuriat keturunan yang soleh. Masa kamu doa, kamu kena yakin. Kamu kena tenang, kamu jangan bersangka-sangka ada ke, tak dapat ke, kamu yakin. Tapi yakin ini dua. Satu, Allah akan kurniakan di dunia. Kedua, Allah pasti akan kurniakan di akhirat, di syurga. Jadi sebab kita kena letakkan begitu supaya kita tak jadi hamba Allah yang mudah putus asa dengan rahmat Allah. Sebab ramai yang tanya saya, Ustazah, saya dah doa dengan yakin, saya tak ragu-ragu dengan Allah, tapi tetap tak dapat. Itu sangat bahaya tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kamu kena yakin Allah tetap akan makbulkan doa. Allah tetap akan bagi anak. Sama ada di dunia sebagaimana yang kita hajatkan, ataupun sebagaimana di akhirat sebagaimana Allah berkehendak. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, Allah pasti memakbulkan. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila dia meminta. Jadi saya kata yakin Allah makbulkan permintaan kita. Tapi ada kalanya Allah makbulkan dengan seperti mana yang kita hajatkan. Namun ada ketikanya Allah makbulkan sebagaimana Allah takdir dan Allah berkehendak. Allah yang qadir, Allah yang maha mentakdir, Allah yang muqtadir, Allah yang maha berkehendak. Jadi mungkin Allah berkehendakkan untuk kita dapat anak di syurga. Mungkin kerana ada asbab-asbab hikmah Allah tahan anak itu daripada kita dapat di dunia. Subhanallah. Jadi kita tak akan kecewa, Cuma kita ada satu perasaan saja. Yakin Allah akan berikan kita anak. Kita tak akan kecewa kalau demi tahun belum dapat anak. Lepas tu dia senyum. Lepas tu kedua saya kata, Dik, yang paling memahami kita adalah Allah. Yang paling memahami kita adalah Allah. Sebab itu kalau manusia berkata begitu sebab dia tak faham kita, dan jangan salahkan manusia. Kalaulah kamu kata, dia tak faham, sedaplah dia cakap jatuh, dia tak lalui. Memang betul, kita tak akan mampu buat manusia faham apa yang kita rasa. Lepas tu saya share, kamu amalkanlah surah Ghafir ayat 44. Iaitu Ustazah, Alhamdulillah ayat tu dia hafal. Saya ingat Ustazah, ayat tu saya ingat. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku, kesedihanku ini kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha melihat keadaan hamba-hamba. Lepas tu dia kata, ya Ustazah, ayat itulah yang membuatkan saya kuat. Lepas tu ketiga saya kata macam ni. Bahagia tu pilihan kita, Dik. Bahagia tu pilihan kita. Kamu jangan membiarkan. Saya nak share dengan semua orang sebenarnya. Jangan membiarkan syaitan dan manusia serta hawa nafsu kita meragut bahagia kita.
Lepas tu menariknya dia tanya saya soalan macam ni. Dia kata Ustazah, syaitan yang mengambil bahagia kita. Dia tanya macam tu kan. Syaitan yang mengambil bahagia, buat kita jadi tak bahagia. Saya kata, ya. Syaitan membisikkan sesuatu yang dia tahu kita sedih. Lepas tu dia kata, dia tahu Ustazah, syaitan tahu kita sedih apa. Saya pun kata, Dek, kita sejak lahir dah ada Korin. Korin ni di kalangan jin yang bukan Islam. Yang mana dia kenal kita daripada kecil. Dia kenal kita zaman kanak-kanak kita. Dia tahu bagaimana kita membesar. Kita dibesarkan dengan keluarga macam mana. Dia lebih rapat daripada kita, lebih daripada yang lain. Kawan datang dan pergi. Betul kan? Berubah-ubah. Lepas tu dia tahu semua titik lemah kita. Dia ada tesis. Dia dah buat tesis PhD dah pasal kita. Dan iblis dan syaitan dia dah tahu pasal manusia ini sejak daripada Nabi Adam sampai sekarang. Syaitan dah ada jurnal tentang manusia. Syaitan tahu kelemahan kita apa dan dia attack bab apa yang kita lemah. Mungkin kamu ada kekuatan, betul kan? Kamu kalau orang kata kamu mungkin tak terkesan sangat. Kalau kamu penat kerja, kamu pun tak heran sangat. Apa titik lemah kamu, syaitan akan serang melalui titik lemah kamu. Ada orang kelemahan dia suami dia. Dia akan diuji melalui suami dia. Ada orang kelemahan dia anak, dia uji melalui anak. Ada orang kelemahan dia pasal nak jadi cantik. Pantau orang tegur, kau macam kulit ni. Oh, dia lemah teruslah. Dia berhabis duit sampai membazir. Orang tegur dia, nampak lebar sikit. Mulalah sekian-sekian. Ada orang komen ini, mana titik lemah manusia? Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau orang lelaki, Nabi dah sebut titik lemahnya adalah wanita. Lalu lelaki selalu diuji dengan wanita. Selalu diuji dengan isterinya, selalu diuji dengan wanita-wanita yang di luar sana. Subhanallah, syaitan telah mengkaji manusia dan itu janji syaitan di dalam Al-Quran. Yang mana Allah rakam dalam Al-Quran, yang mana syaitan minta tangguh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu tempoh. Dan syaitan berjanji, aku akan menyesatkan manusia daripada kiri mereka, daripada kanan mereka, daripada depan mereka, daripada belakang mereka. Mereka akan masuk mana-mana. Dia kata sebab itu, kamu perasan tak? Kamu akan sentiasa dibisik-bisikkan benda yang kamu sedih. Siapa yang bisik? Syaitan. Allah sebut syaitan bisik kat mana? Dekat hati. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dada manusia. Sebab itu apabila kamu rasa lemah, kamu rasa sedih, tiba-tiba kan kamu teringat, kamu salahkan diri. Dia pun kata, betul Ustazah, saya salahkan diri saya. Saya salahkan kenapa anak tu sebab saya kerja kuat. Saya salahkan saya tak jaga makan. Saya salahkan sekian-sekian, kenapa dah 7 tahun menunggu, lepas tu meninggal pula anak tu. Saya keep blame. Keep blame myself lah kan. Sentiasa menyalahkan diri sendiri. Saya kata, sebenarnya salahkan diri sendiri tu datang pada siapa? Allah ke? Datang pada suara iman ke? Datang daripada siapa? Syaitan. Hawa nafsu kita. Syaitan tak nak tengok kita bahagia. Dia bisik-bisik supaya kita salahkan. Jadi selepas ini, kamu pilihlah untuk bahagia. Bila dengar bisikan syaitan, bila dengar kamu tarik nafas, kamu terus sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kamu terus sebut wa ufawwidu amri ila Allah. Kalau kamu rasa manusia tak faham kamu, Allah paling faham. Dan kamu terus jalan, kamu terus senyum, kamu terus bahagia. Masya Allah. Dia pun kata, insya-Allah Ustazah, insya-Allah. Dia kata saya akan menang. Saya tak akan biarkan syaitan menang. Saya kata, kamu dah faham. Kamu faham. Okeylah tu. Jangan biarkan syaitan menang dengan bisikan dia. Sebab apa? Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana lagi kuat? Bisikan Allah ke kata-kata Allah? Bisikan syaitan ke ataupun kata-kata Allah? Kemudian kamu ingat Nabi SAW sebut. Jadi kita nak pegang kata-kata Nabi ke, firman Allah ke, ataupun bisikan syaitan. Nabi sebut, saya sebut pada adik ni semalam, saya kata, Nabi sebut apa? Apabila Allah mencintai seseorang, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah pasti mengujinya. Masya Allah, pegang dek, pegang. Sebab Allah sayang. Sebab tu Allah uji kamu. Dia kata, subhanallah, maksudnya Allah sayang saya, ya Ustazah. Untungnya jadi orang yang Allah sayang. Untung dia jadi orang yang Allah sayang. Allah bagi syurga, Allah ampunkan kita. Jadi untuk jadi orang yang Allah sayang, kena tetap sabar dan jangan bersangka buruk dengan Allah. Okey, selesai. Macam-macam lah. Kau nak cerita banyak. Satu, last. Ada pula seorang hamba Allah ni mari tanya tentang kawan dia, nurse juga. Ini nurse yang tanya mewakili kawan dia. Ustazah, subhanallah, kawan saya ni suami dia baik dan dia orang bahagia Ustazah, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba suami dia hilang. Saya kata hilang tiba-tiba, boleh ke manusia hilang tiba-tiba?
Itulah ustazah pelik. Isteri dia tak boleh hubungi, ahli keluarga suami dia pun tak boleh hubungi, hilang tiba-tiba. Tak tahu ustazah, tapi macam suami dia tu bukanlah masa kecelakaan ke ada orang bunuh, tak. Tapi saya kesian tengok kawan saya dah bertahun-tahun, suami hilang tiba-tiba. Keluarga suami pun tak tahu. Dan dia kata berubat sekian-sekian, katanya kena sihir, kemudian wallahualam sekarang dekat mana, sedang mencari lagi. Dia kata macam memanglah kawan saya ni dalam keadaan kesedihan memanjang. Macam mana ustazah nak ni, ada tempat ke nak berubat-berubat? Saya sebenarnya nak share saja dengan tuan-tuan perempuan. Cerita tu nak bagi kita yalah semangat nak tahu kan. Jadi saya share, saya kata sekarang kamu buka Google Ruqyah Jibril. Subhanallah. Dik cari sekarang Ruqyah Jibril. Tuan-tuan perempuan sekalian, sebab dia kata macam mana ustazah, kawan saya ni kalau dia nak berubat suami dia kan, dia nak suami dia sembuh dan pulang semula. Saya kata bacalah Ruqyah Jibril. Banyak macam-macam sebenarnya, baca itu baca ni, doa saja Allah bagi sembuh. Tapi saya share dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada. Ni tafsir Ibnu Katsir pun ada tentang Ruqyah Jibril ni, daripada riwayat yang sahih menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir, malaikat Jibril datang dan membaca ruqyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu namanya Ruqyah Jibril. Yang bismillahi arkika. Bismillahi arkika. Ya, bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zika. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arkika. Subhanallah. Okey. Saya nak saya kata okey, baca Ruqyah Jibril ni. Tuan-tuan boleh cari Ruqyah Jibril ni, baca dengan terjemahan, biar isteri tu niat untuk meruqyah suaminya. Subhanallah. Dan mesti sama buatlah amalan lain, minta doa, buat solat hajat dan sebagainya. Jadi saya nak cerita pengalaman masa saya dekat galeri. Subhanallah, ada hamba Allah datang daripada Johor. Kemudian mak dia kata, ustazah, anak saya ni sakit ustazah. Jadi apa amalan ustazah? Mak dah pergi berubat sana sini, anak tu duduk macam ni. Dah berubat, rata-rata ustazah, anak saya ni sakit ustazah. Ada tak apa-apa boleh dibaca? Dia kata yang saya dengar ustazah boleh berubat. Tiba-tiba pula kan. Saya kata tak, saya tak ada kemahiran berubat. Tapi yang saya boleh share, bacalah Ruqyah Jibril ni. Baca doa-doa, baca maksurat. Dan antaranya saya kata tambah baca Ruqyah Jibril ni. Makcik baca, makcik ruqyah anak sendiri. Saya sebut macam ni, makcik, Allah uji siapa? Allah uji makcik kan? Ya. Allah uji siapa lagi? Allah uji anak makcik kan? Jadi kitalah yang paling patut minta direct dengan Allah. Saya tahu makcik pergi berubat, satu Malaysia dah pergi berubat, dah banyak habis ribu-ribu. Tapi makcik, ketika makcik minta berubat tu, makcik lebih yakin dengan Allah ke makcik yakin dengan orang yang berubat tu? Makcik dengar, oh ada orang hebat berubat sana, makcik pergi. Sebab orang kata berubat, ustaz-ustaz sekian-sekian boleh sembuh gini-gini. Masa tu makcik, kita tak tahu, kita yakin dengan Allah sembuhkan anak ataupun kita yakin ustaz tu boleh sembuhkan anak. Saya bukan kata tak boleh jumpa ustaz-ustaz pergi berubat. Cuma saya suka kalau jumpa orang-orang yang sakit, saya kata yang pertama Allah uji kita. Jadi kita yang kena minta direct dengan Allah. Jangan terlalu banyak guna perantaraan. Jangan terlalu banyak guna perantaraan manusia. Jumpa orang sana, jumpa orang sini. Itu hanyalah ikhtiar saja. Tapi jangan sampai ada orang, dia tak kuat pun minta, tak kuat pun ruqyah sendiri, dia tak kuat pun zikir, dia tak kuat amalan. Dia pergi berpindah daripada satu pengamal perubatan ke satu pengamal. Berpindah-pindah, duduk macam itulah rutin dia. Setiap minggu, setiap bulan pergi cari. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi Muhammad sendiri amalannya adalah apa? Ketika disihir tu pun antara amalan Nabi baca 3 kul Al-Mu'awwizatain. Cuma saya nak share ni, masa tu kan saya pun kata okey, saya baca ya, makcik ikut. Saya baca, lepas tu makcik ikut, anaknya ada depan. Saya kata, saya baca Ruqyah Jibril ni. Makcik ikut dan niatkan untuk ruqyah anak ni. Lepas tu kita pun baca. Kenapa dik? Okey, kemudian saya pun baca, makcik tu pun ikut. Bismillah, saya kata niatkan untuk berubat, bergantung direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala makcik. Gantung direct dengan Allah, yakin dengan Allah masa minta.
yakin dengan tawakal, kita rasa lemah dan sebagainya. Ia pun okey ustazah, insya-Allah saya cuba. Lepas tu kita pun baca Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'zika, dengan segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin, daripada segala kejahatan, au ainin hasidin, ataupun mata yang berhasad dengki. Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhmu, Allah lah yang menyembuhmu, syifa kan, yashfika. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Subhanallah. Dengan izin Allah, masa tu anak tu terus muntah, ambil plastik, muntah. Kemudian kita pun terus, saya kata ambil air zam-zam, dekat galeri tu ada air zam-zam, ambil air zam-zam. Lepas tu kita sambung baca sikit ayat kursi, baca sikit 3 kul, baca sikit sekian-sekian. Lepas tu kita minta anak tu minum. Lepas dia muntah-muntah, dia pun rasa lega. Lepas tu dia minum. Bukan kata terus sembuh, saya kata makcik balik terus buat. Selalu buat pada anak ni. Dan saya cakap pada anak tu sendiri, sebab dia dah seorang perempuan, dia dah besar, dia dah dewasa. Saya kata baca Al-Maksurat, kemudian baca ni buat untuk diri sendiri. Buat masa ni saya kata boleh berhenti dulu, pergi berubat sana sini dan sebagainya. Kamu direct minta dengan Allah untuk sembuh, insya-Allah sembuh. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, semalam saya share itulah, kan. Dan walaupun mungkin tak habis ni balik semula. 5 minit lagi. Okey, ini ayat yang terakhir. Bukan ayat yang terakhir. Kita nak bincang kedua terakhir. Hakikat dunia Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kesedihan baginda, Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut tentang hakikat kehidupan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, ini telah dijelaskan. Kita pergi ayat yang terakhir. Ini ayat terakhir kan? Dalam surat kali ini Allah menceritakan tentang kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Subhanallah. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memujuk baginda dengan mengatakan bahawa dunia ini adalah ujian dan perhiasan, Allah Subhanahu Wa Taala lalu memujuk baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan bahawa perhiasan diciptakan di bumi ini tidak kekal. Allah turut menegaskan bahawa dia berkuasa menghancurkan segala perhiasan yang ada di muka bumi ini sehingga menjadi tanah yang rata lagi tandus. Tiada apa-apa yang tersisa. Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk mengazab orang-orang Quraisy yang menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala di atas kekufuran mereka. Subhanallah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Subhanallah, Allahu Akbar. Ia sangat berkaitan dengan banjir yang sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan puan-puan sekalian, memang kami pergi ke satu kawasan di Raub. Mungkin ramai yang mengikuti misi bantuan banjir. Kenapa ustazah tak pergi sini, tak pergi sini, tak pergi situ? Kenapa pilih di Raub? Itulah rezeki yang Allah bagi kepada kami buat masa ni. Hanya mampu untuk membantu di kawasan yang pertama kami pergi, itu pun terlalu banyak yang perlu dibantu. Subhanallah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, selepas saja habis kuliah ni, kami akan bergerak. Tim perempuan kat sini akan bergerak. Dah yang bergerak dalam 20 orang. Hari ini mungkin dalam 30 orang. Ke satu kawasan yang lain pula di Raub, bukan kawasan yang sama hari itu. Dan kami bawa turun bersama lebih kurang dalam 300 tong gas, 300 dapur, kuali, pinggan mangkuk, semua peralatan dapur yang mereka kata itulah yang mereka perlukan untuk memerlukan kehidupan yang baru. Dan sangat mengejutkan, banjir pada kali ini bukan sekadar air yang laju daripada langit, tetapi air yang laju daripada sungai. Sebab itu banyak rumah yang kami jumpa yang hancur lebur terus, yang hanya tinggal tapak, yang hanya tinggal tangga. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila tengok masyarakat kata ustazah, entahlah macam tsunami. Dengan jentolak pun boleh terbalik, dengan kereta boleh ni, sebab air yang tersangat laju. Subhanallah.
Jadi di antara perkongsian ataupun luahan daripada masa-masa banjir. Yang pertama, mereka kata, Ustazah, memang betul lah Allah kata semua ini sementara. Ketika tak berlaku macam ni Ustazah, saya rasa ialah rumah tu kekal. Kita rasa apa yang kita beli dalam rumah tu kita punya. Kan kita tak rasa pun sebab apa. Melainkan kalaulah berlaku contohnya kita sebut apa tu, berlaku ribut taufan ke apa, tapi Malaysia ni tak terfikir Ustazah banjir boleh menyebabkan saya hilang rumah. Tak terfikir banjir menyebabkan saya hilang semua harta benda. Ada yang hilang 2 kereta. Ada yang hilang semua. Kereta, motor, semua rosak. Semua tenggelam. Sebab kawasan ni dia dekat dengan sungai. Air naik tu. Bila air naik, dia orang memang tak boleh nak tempuh dah. Air tu dengan kereta ke tak boleh nak selamatkan dah. Mereka hanya melihat kereta mereka tenggelam macam tu saja. Dan antara yang menarik daripada masa banjir ni, hebat masa-masa banjir ni, maksud mereka cepat twist. Walaupun twist pun mereka ialah sekejap kuat, sekejap sedih, sekejap naik turun. Kena selalu bagi semangat. Tapi ketika semangat, mereka ada sebut begini. Dia kata, Ustazah, ni seorang makcik tua. Dia kata, Ustazah, apabila saya tengok, kita boleh tengok barang-barang rumah dia semua rosak, almari terbalik, semua dah hancur, sekian-sekian semua dah ni tak boleh guna, tunggu nak bakar. Dia tengok barang-barang, dia tengok sekeliling. Dia kata, Ustazah, mungkin makcik banyak membazir Ustazah. Allah ambil semula. Sebelum makcik mati, Allah ambil semula. Lalu makcik redha, insya-Allah dapat pahala. Jadi sekarang waktunya, dia kata, makcik mula balik daripada awal. Makcik akan beli perkara-perkara yang betul-betul makcik nak guna. Jadi insya-Allah kalau hisap pun tak berat sangat. Jadi banyak baju-baju tu sebenarnya makcik dah tak pakai. Banyak barang-barang dapur tu makcik tak guna. Banyak sekian. Allah ambil Ustazah sekelip mata. Dan insya-Allah makcik nak mula balik. Makcik akan maksudnya makcik mula balik dengan baik. Makcik tak nak membazir. Kalau masa ada dulu sayang, itu sayang, ini sayang. Tiba-tiba Allah ambil juga dengan perasaan sayang. Jadi tak sayang Ustazah. Sedih tu memang ada. Sedih tu memanglah sebab dah bertahun. Tapi makcik sedar kalau Allah nak ambil sekelip mata, makcik pun Allah boleh ambil sekelip mata. Betul lagi barang-barang ni. Saya kata hebatnya makcik. Subhanallah, Allahu Akbar. Rupanya orang yang sedang diuji ni memang benar. Kalau siapa yang tengok perkongsian malam tu ada kita buat, dia kata, Ustazah, dia kata memang Allah dah sebut kan, Allah uji kepada yang mampu. Ada seorang makcik malam tu saya interview masa ceramah live dengan masa banjir tu. Dia kata Allah kan dah sebut Allah uji sebab mampu. Jadi kami ni di kalangan yang mampu lah kan Ustazah kan. Kalau tak Allah tak uji kami. Saya kata hebat makcik, hebat. Memang betul makcik. Allah uji sebab makcik mampu. Dan semua orang kat sini mampu. Walaupun terduduk, walaupun meraung, walaupun ni. Tapi hakikatnya Allah pilih. Hanya orang yang mampu saja diuji. Jadi Ustazah, harap-harap kami kekal lah Ustazah untuk mampu. Maksudnya kuatlah untuk di kalangan orang yang mampu menghadapi ujian ni. Jadi subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni memanglah kita kata beratnya ujian mereka, tak tertanggung. Kalau saya tak tahulah kehilangan sekelip mata barang rumah, kalau saya tak tahulah macam mana kehilangan sekelip mata kereta yang dibeli. Ada kereta memang baru, tak habis bayar lagi, ada 5 tahun. Kita tahu bencana alam, kereta ni kalau totally lost tak boleh tak ada insurans. Kedua, tetap kena bayar sampai habis. Bukannya pergi bank, kereta saya masa banjir, tak apalah, halal lah, tak ada. Bayangkan membayar sesuatu bertahun-tahun lagi, benda yang dah tak ada, benda yang dah rosak. Bayangkan, bukan mudah mereka nak lalu. Bukan mudah. Bila tengok sekian-sekian, ya Allah, Allahu Akbar. Memang sebab tu bila saya duduk sana, lepas ni kita akan pergi, memang menangis je air mata kita ni, tengok bagaimana mereka tu menangis. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi itulah kehebatannya. Kita tengok, ya Allah, tak mampu. Kalau aku jadi dia orang ni, aku tak mampu. Tapi yang saya faham satu perkara tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila Allah uji seseorang itu, Allah bekalkan terus sabar dalam hatinya. Allah terus bekalkan mampu. Allah terus bekalkan kuat. Sebab itu dia kata, Ustazah, saya pun tak terfikir saya kuat macam ni. Ustazah bila tanya, Puan macam mana Puan boleh kuat ya? Dia pun diam.
Entahlah Ustazah, akak pun tak terfikir macam mana boleh tenang macam ni Ustazah. Tak tahu macam mana boleh kuat macam ni. Tengok barang-barang ni Ustazah, akak rasa macam tak apalah, mula balik. Macam tu lah. Dia kata lagi pun benda ni memang Allah dah sebut sementara. Dan Allah buktikannya pada kami Ustazah. Allah tanam perasaan iman, percaya bahawa dunia ni sementara. Orang yang tak lalui tak rasa. Bila akak tengok ni, akak akak ni seorang dia sebut, tak rasa sayang pula. Saya pun kata, masa tak jadi macam ni sayang. Sayang Ustazah. Kalau orang minta, mana nak bagi TV? Takkan nak bagi. Kalau orang minta masa dululah sofa, mana nak bagi? Tapi sekarang ni Ustazah, Allah tarik rasa sayang. Tengok ni, rasa macam, tak apalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita diuji, jangan selalu sebut, aku tak mampu, ujian ni berat sangat. Lepas tu bila orang kata sabarlah, kau tak kena tak apalah. Kalau kau kena, kau baru kau tahu. Memang kadang-kadang kita tak mampu mengawal diri kita, kita sebut macam tu. Kita sebut tak mampu, berat sangat. Aku tak mampu. Tapi Allah menyebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku menguji, menimpakan sesuatu melainkan mampu. Jadi berlawan dengan kata-kata kita dan juga kata-kata Allah. Maka ketika ini tuan-tuan puan-puan, kita kena menangkan kata-kata Allah. Mampu, kita kuat. InsyaAllah mampu. Akhirnya mampu sungguh. Allah akan hantar pertolongan. Allah akan berikan kita dengan khabar gembira. Allah beri kita kekuatan, menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Macam mana firman Allah tu? Quwwata ala quwwatikum. Allah menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Ustazah pun tak ingat. Tetapi yang memberi kekuatan pada kita adalah Allah. Sebab itu bila kami tengok masa banjir ni, sebab itu tak heran mereka ni nampak orang biasa, orang kampung, tapi kekuatan tu luar biasa. Siapa yang bagi? Allah yang qawi, yang maha kuat, berikan hati tu kuat. Allah yang aziz, yang maha perkasa. Allah yang matin, yang maha teguh, berikan mereka keteguhan. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sekadar itulah kuliah tadabbur Al-Kahfi kita pada pagi yang barakah ini. Lebih daripada sebelum-sebelum ini. Jadi dalam sejam suku macam tu. Lebih kurang sejam suku lah. Sejam sebenarnya, 1 jam. Sebab kita mula dalam 8.30 juga kan, lepas baca ayat-ayat Al-Kahfi tu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, mohon maaf daripada saya, mohon maaf daripada kami di atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan dan sebagainya. Terima kasih kerana sentiasa menyokong, sentiasa bersama. InsyaAllah doakan misi banjir kita untuk Pahang. Kita akan pada hari ini dan esok turun dengan bomba lagi. Dan kepada sesiapa, kami sebenarnya memerlukan share nombor telefon untuk ni. Kepada sesiapa yang nak turut sama, kita jaga SOP semua. Siapa yang nak turut sama, sebenarnya yang kami perlukan juga sekarang daripada kewangan adalah tenaga. Sebab bila kita turun satu kampung, memang ni teruk. Sebab kalaulah setiap rumah kan, dia orang pun tak nak tolong-menolong sebab masing-masing rumah masing-masing teruk. Jadi perlu sangat tenaga lelaki, volunteer di kalangan tenaga lelaki. Okey, hari ini memang kita turun untuk buat penghantaran barang keperluan untuk masak dapur semua tu, dan juga buat operasi pembersihan. Lokasinya, maksudnya nak tahu lokasi semua, tekan nombor telefon tu. Besok kita akan sambung sebab hari ni bomba tak boleh turun dan diorang ni masih lagi tak ada air. Rumah tak ada bekalan air lagi. Kemudian yelah, sebab bila daripada sungai, memang rumah tu penuh dengan lumpur. Jadi mesti kena kuasa air yang kuat, kena guna pilih bomba tu, ia akan cepat. Jadi peringkat awal, tim ni kita akan angkut semua barang daripada rumah. Almari yang berat-berat, angkut keluar depan rumah. Dah kosong, bukan sikit tuan-tuan puan. Bilik kalau ada 4 angkut. Jadi tenaga lelaki sangat diperlukan. Angkut dulu keluar. Lepas dah angkut keluar, barulah kita guna pilih bomba, sembuh sampailah bersih rumah. Lepas tu kita pun tak boleh nak lama dengan tuan rumah. Tuan rumah lah yang akan sorting mana barang yang akan mereka tanam, mereka nak bakar. Yang pilih biasa 10% saja yang mereka mampu guna. Jadi yang kita mampu buat, angkut barang keluar dengan cepat ramai-ramai, kemudian sembuh, bersihkan. Itu pun dah sangat membantu tuan rumah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tenaga lelaki sangat diperlukan. Kalau siapa yang lelaki, besok hari Sabtu, sebab ramai yang kata kerja Ustazah tak boleh tolong, ramai yang nak turun tapi sebab kerja. Jadi kita buat hari Sabtu, iaitu besok daripada pagi sampailah petang.
InsyaAllah esok pun ada bomba turun bersama untuk beri bekalan air. Boleh tekan nombor yang disediakan. Nanti kita akan bagi tahu lokasi mana. Dan hari Selasa, hari Sabtu, lepas tu hari Ahad, hari Isnin, kita akan buat Isnin, Selasa ke Johor pula, insyaAllah lokasi akan ditentukan. Dan kami pergi ke lokasi yang NGO lain tak pergi. Kita tak saya faham NGO terlalu ramai, jadi kita pergi ke tempat yang NGO lain tak pergi. Kita bukan berebut tempat yang sama, tidak. Jadi saya faham NGO dia ambil bahagian masing-masing, tempat masing-masing. Jadi begitulah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan di atas sokongan selama ini. Sekian daripada saya, daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.